Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, Panitia Pendidikan Islam SK Seksyen 18 akan menganjurkan kem Bestari Solat Siri 2 2021 untuk tahap 1. Kita teruskan dengan ucapan daripada Puan Rafiah binti Basri selaku Guru Besar SK Seksyen 18. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha penolong-penolong kanan SK Seksyen 18, yang dihormati guru-guru SK Seksyen 18 serta yang dikasihi murid-murid SK Seksyen 18, muridku, anakku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dan kali ini kita akan menjayakan bersama-sama program Kem Bestari Solat bagi peringkat Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 tahun 2021. Tahniah kita ucapkan kepada barisan jawatankuasa yang telah berusaha untuk menjayakan program ini dengan tema Solat Penjana Peribadi Unggul. Selari dengan tema tersebut, kita harapkan semua murid-murid SK Seksyen 18 dari tahun 1 hingga ke tahun 6 dan beragama Islam dapat menjadikan ibadah solat ini adalah kewajipan mereka dalam kehidupan seharian. Selari dengan tuntutan agama Islam kita, ibadah solat itu adalah tiang agama. Diharapkan murid-murid dapat menguasai tanggungjawab ini dengan sempurna dan menunaikannya tanpa culasnya. Akhir kata, saya Guru Besar SK Seksyen 18 merasmikan Kem Bestari Solat bagi peringkat Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 tahun 2021 ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rafiah di atas ucapannya sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, KBS kali ini dijalankan secara atas talian. Murid dikendaki untuk melihat slot yang pertama yang dikendalikan oleh Ustaz Lutfi. Slot kedua pula akan dikendalikan oleh Ustaz Hurumi. Bagi slot pertama, murid akan mempelajari bagaimana tata cara mengambil wuduk dengan sempurna. Dan bagi slot kedua pula, murid akan mempelajari tentang rukun solat. Murid perlu mendengar dengan baik sepanjang slot ini kerana selepas ini murid perlu menjawab kuis online. Selepas murid menekan butang submit, sila isi link kehadiran sebagai bukti murid menyertai program ini. Baiklah, kita akan meneruskan program ini dengan slot yang pertama iaitu tata cara mengambil wuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah, pada kali ini untuk Kem Bestari Solat, Ustaz akan menunjukkan kepada anak semua tentang cara mengambil wuduk dengan sempurna. Jadi yang pertama sekali, kita terus praktikal bagaimana untuk mengambil wuduk. Yang pertama sekali, kita mestilah disunatkan kita basuh tangan hingga pergelangan tangan. Kan? Ini disunatkan yang pertama sekali. Okey, kita buka air. Okey, yang pertama disunatkan kita basuh tangan, pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Okey, yang kedua disunatkan kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian disunatkan kita istinsyaq, iaitu kita memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan sebanyak 3 kali. Kemudian kita membaca niat wuduk. Niat wuduk ni ada banyak,
Tapi untuk kali ini, niat wuduk yang mudah untuk kita nak hafal dan mudah untuk kita nak ingat ialah dengan lafaz nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita basuh muka sebanyak 3 kali. Bacaan ataupun basuhan muka mestilah mengenai daripada hujung rambut sehingga ke bawah dagu, daripada anak telinga kanan sehingga anak telinga kiri. Mesti basuh dengan sebetulnya. Kemudian basuh tangan sehingga ke siku. Disunatkan kita melebihkan sedikit daripada siku kerana dilumbangi siku ini tidak dibasahi dengan air. Tangan sebelah kiri. Kemudian membasuh sebahagian kepala. Sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh telinga kanan dan telinga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kaki kanan hingga kaki kiri sehingga ke buku lali. Pastikan buku lali ini ataupun basuhan dilebihkan sedikit daripada buku lali supaya kita nak pastikan buku lali kita ini basah. Sebelah kiri. Dan juga yang terakhir sekali disunatkan kita membaca doa wuduk. Yang ada bacaan yang biasa kita baca ketika mana selepas daripada kita berwuduk ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Alhamdulillah, selesai kita berwuduk dan selepas pada ini kita akan menunaikan solat insya-Allah dalam keadaan wuduk kita dalam keadaan sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi. Seterusnya kita akan meneruskan dengan slot kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah murid-murid semua, hari ini kita akan belajar tentang rukun solat. Kita akan belajar tentang rukun solat bersama Ustaz Muhammad Hurumi binti Yusuf. Ustaz akan menerangkan tentang rukun solat. Baiklah. Rukun solat. Apa itu rukun solat? Apa itu rukun solat? Rukun solat ialah perkara yang wajib dilakukan semasa melakukan ibadah solat. Jika ditinggalkan, maka solat itu tidak sah. Tidak sah. Rukun solat ialah perkara yang wajib dilakukan
semasa melakukan ibadah solat. Jika ditinggalkan, maka solat kita tidak sah. Maknanya perbuatan yang kita lakukan ketika solat. Okey, ada berapa? Okey, jom kita tengok ada berapa. Berapakah bilangan rukun solat? Berapakah bilangan rukun solat? Rukun solat terbahagi ada 13 perkara, 13 perbuatan yang kita perlu lakukan dalam setiap rakaat solat. Kita teruskan. Sebelum kita teruskan, kita kena tahu lalu bahagian dia. Rukun solat dipecahkan kepada 3. Pertama dia panggil rukun qauli. Yang kedua dia panggil rukun fi'li. Yang ketiga dia panggil rukun qalbi. Apa itu qauli? Qauli maksudnya rukun yang kita kena lafazkan melalui mulut. Maknanya dia ada bunyi. Dia ada suara. Maknanya telinga kita tak boleh dengar. Itu maksud qauli. Manakala fi'li ialah rukun perbuatan. Perbuatan anggota badan kita. Tangan, kaki, kepala. Itu fi'li, pergerakan anggota fizikal. Manakala pecahan yang ketiga, qalbi. Qalbi maksudnya perbuatan dalam hati. Perbuatan dalam hati tidak melibatkan kata-kata dan tidak melibatkan perbuatan dalam hati. Okey, kita teruskan. Rukun yang baiklah. Apa itu rukun yang pertama? Perbuatan pertama yang kita lakukan dalam 13 perkara. Yang pertama ialah berdiri betul bagi yang mampu. Berdiri betul bagi yang mampu. Maksudnya yang sihat. Yang ada kaki. Yang boleh berdiri betul lah. Maksudnya sihat anggota tubuh badan boleh berdiri betul. Dia panggil qiyam. Berdiri tegak. Yang kedua berniat. Apa itu niat? Ustaz tak bagi tahu tadi. Niat. Solat kita ada 5 yang wajib, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita niatlah nak solat apa? Zuhur ke, subuh ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke. Kita niat. Yang ketiga, melafazkan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Kena sebut perkataan Allahu Akbar. Baik, dalam rukun 1, 2, 3 ini, ni Ustaz masukkan rukun yang pertama ni dia panggil rukun fi'li. Yang ni perbuatan fizikal kita berdiri tegak. Yang kedua ni dia panggil rukun qalbi. Maksudnya niat. Niat ni dalam hati, tak payah dengan kata-kata. Manakala yang ketiga ini rukun qauli. Kena lafazkan dengan mulut. Kena sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manakala mengangkat tangan ini ialah perbuatan yang sunat saja, bukan wajib. Rukun 13 ini perbuatan yang wajib dia. Kalau kat sini berdiri tegak, berniat. Niat ni dalam hati lah, tak payah sebut mulut. Niat kita nak sembahyang zuhur. Cuma kenapa kita lafaz tu? Lafaz tu untuk mendatangkan niat, tak apa. Contoh Ustaz buat contoh. Ustaz berdiri tegak. Ni contoh Ustaz berdiri tegak ni. Berdiri tegak. Ustaz pun lafaz niat dulu. Untuk mendatangkan niat, Ustaz lafaz niat. Contoh. Salat subuh. Salli farda subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Siapa lafaz ni? Allahu Akbar. Okey, Ustaz sebut kata Allahu Akbar. Okey. Okey, Ustaz buat dalam keadaan penuh. Ustaz berdiri betul. Tak apa niat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi lelaki, ni kedudukan dia. Ni sunat, ini sunatnya. Tangan bawah telinga. Allahu Akbar.
Manakala bagi perempuan, perbuatan untuk mengangkat tangan ni sunatnya sini dia kepit ketiak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bagi perempuan. Tapi ni perbuatan sunat sahaja. Yang wajibnya rukun ialah perkataan tu. Allahu Akbar. Okey. Seterusnya yang keempat. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Okey, baca surah Al-Fatihah ni rukun apa? Qauli ke, fi'li ke, qalbi? Okey, pandai. Rukun qauli. Yang ni kita kena baca surah Al-Fatihah. Kalau kita jadi imam, kita kena baca kuat. Satu masjid dengar. Maknanya orang lain kena dengar. Kalau kita baca sendiri, solat sendiri, ataupun dalam solat zuhur ataupun asar, kita baca secara secara senyap, maknanya telinga kita je boleh dengar. Kita baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu membaca surah Al-Fatihah. Ini rukun qauli, kena baca bunyi, kena bunyi dengan mulut. Kita kalau sembahyang zuhur dengan asar, kita hanya perlu telinga kita je dengar walaupun kita jadi imam. Kalau lelaki jadi imam, kena baca perlahan juga. Kalau kita jadi imam, kita solat subuh, isyak atau maghrib, kena baca kuat. Seterusnya yang kelima, rukuk serta tama'ninah. Rukuk ni perbuatan rukuk. Perbuatan rukuk, ni perbuatan rukuk. Tangan letak di kepala lutut. Sama je lelaki perempuan. Siku kena tegak. Belakang kena lurus. Okey. Ini perbuatan rukuk. Dia panggil rukun fi'li. Fizikal kita yang kena buat. Fizikal kita kena buat. Kalau sunat bacaan ketika ini apa dia? Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih. Tapi itu hanya perbuatan sunat. Kalau tak ingat hafal tak apa. Sebaiknya hafal doa tu. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih. Perbuatan wajib dia ialah rukuk. Macam ini huruf. Boleh? Seterusnya yang kelima. Yang kelima dia panggil i'tidal serta tama'ninah. Maknanya kita bangkit daripada rukuk. Bangkit daripada rukuk. Berdiri tegak semula. Mata tetap fokus kepada tempat sujud. Jangan mata tengok tempat lain. Begitu juga dengan rukuk tadi. Mata tetap tengok tempat sujud. Bacaan ketika ni sambil bangkit kita baca Sami Allahu liman hamidah. Cukuplah sampai situ. Sami Allahu liman hamidah. Nak baca panjang, bacalah. Nak baca panjang, boleh baca panjang. Itu hanya perbuatan sunat. Kalau yang pendeknya Sami Allahu liman hamidah. Semua kalau nak baca panjang mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta syai'in ba'di. Boleh baca. Tu nak baca yang panjang. Pendeknya Sami Allah liman hamidah. Okey. Basuh tangan berdiri tegak. Mana masa kita bangkit daripada rukuk. Sami Allah liman hamidah. Ni pun sunat juga angkat tangan. Taman Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard mil'u ma syi'ta syai'in ba'di. Yang pendeknya Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Itu je, berdiri tegak semula. Berdiri tegak, turun tangan di sisi, mata tempat sujud. Seterusnya, perbuatan rukun yang ketujuh ni dia panggil rukun fi'li juga ni. Perbuatan dengan anggota badan.
Seterusnya, rukun yang ketujuh, dia panggil sujud serta tama'ninah. Sujud serta tama'ninah. Sujud serta tama'ninah. Maksud sujud serta tama'ninah. Inilah tengok gambar. Kaki rapat ke lantai. Bengkokkan sedikit jari kaki. Lutut ke lantai. Tapak tangan ke lantai. Dan dahi ke lantai. Ini dahi kita kena ke lantai. Ada berapa? 7. 2 kaki, 2 lutut, kiri kanan, 2 tapak tangan, 1 dahi. Maknanya ada 7 anggota sujud. Kena pastikan sujud 7 ni rapat. Rapat kat lantai. Lepas tu barulah kita mula baca bacaan sunat ketika doa yang sunat ketika sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Itu ialah bacaan sunat. Bacaan sunat. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Okey, lepas tu kita pun seterusnya ingat perbuatan dia ada 7. Pastikan 7 anggota ini rapat di lantai. Barulah kita baca lafaz doa sunat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, seterusnya. Rukun yang seterusnya. Kita bangkit daripada tempat sujud. Dia panggil duduk antara 2 sujud. Ni rukun yang ke-8. Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Mata tengok tempat sujud. Kedua tapak tangan berada di atas paha. Ni kedudukannya. Kedudukannya duduk saja. Okay, kaki di bawah punggung, kita duduk di atas pelipat kaki kiri, manakala kaki kanan kita menunjuk ke belakang. Okey, seterusnya bacaan ini apa dia? Bacaan sunatnya bila kita dah duduk macam tu, kita pun baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita bacalah 3 kali. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Seterusnya, rukun yang seterusnya tu rukun yang ke-8 ni pun rukun perbuatan, rukun fi'li. Kena lakukan dengan anggota badan. Seterusnya yang ke-9, perbuatan yang ke-9 dia panggil duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Cara duduk tahiyat akhir, punggung kita berada di atas lantai. Kaki kanan yang sebelum ni kita duduk atas kaki kiri. Dari kaki kiri ni kita melunjuk keluar melalui kaki kanan. Manakala kedudukan kaki kanan biasalah letak di belakang. Tangan di atas paha. Okey. Lipatkan tangan satu, jari telunjuk keluarkan. Ni cara duduk tahiyat akhir. Lepas tu kita bacalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni duduk ni ialah rukun yang ke-9 dan rukun fi'li. Manakala rukun yang ke-10, ni bacaan ni. Bacaan ni membaca tahiyat akhir. Ni rukun qauli, kita kena baca dengan kata-kata at-tahiyatul mubarakatus salawat tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni pastikan kita hafal lah. Bila kata rukun qauli, kita kena hafal. Yang ke-10 membaca. Seterusnya yang terakhir. Baiklah, seterusnya rukun yang ke-11, dia rukun qauli juga, yakni bacaan. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masa bacaan tahiyat akhir lah. Kita kena baca tahiyat akhir sampai sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kena baca sampai sini. Rukun qauli. Bacaan tahiyat akhir. Okey, ni dalam gambar ni nampak dengan lebih jelas kedudukan ketika tahiyat akhir. Kaki kanan. Tengok ni manakala kaki kiri. Punggung kita berada teratai. Ni kedudukan jari telunjuk dikeluarkan di atas pohon. Mata tetap fokus kepada tempat sujud. Okey. Rukun yang ke-11. Manakala rukun yang seterusnya, rukun yang ke-12. Apa dia yang ke-12? Melafazkan salam yang pertama. Apa dia salam pertama? Ni kita kena sebut rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat dia paling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena sebut perbuatan ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kena sebut. Manakala yang ke-13, kalau ke kiri tu, tu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat kiri. Wajibnya kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunatnya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Dan yang kedua sekali namanya tertib. Tertib maknanya perbuatan yang kita lakukan mengikut urutan. Bukan solat kita ikut suka-suka. Kita ikut urutan. Bermula dengan berdiri tegak, berakhir dengan salam. Itu saja penerangan Ustaz tentang rukun solat. Cuba amalkan dengan cara yang betul. Assalamualaikum. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hurumi. Baiklah murid-murid sekalian, sekarang tibalah masanya untuk menjawab kuis. Sila klik pada link kuis dalam description di bawah mengikut tahun masing-masing. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran setelah selesai menjawab kuis. Sekian, terima kasih.